Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Baiklah, hari ini kami akan membentangkan tugasan berkumpulan kami. Hari ini kami akan membentangkan tentang infografik isu HIV dan AIDS di Malaysia. Saya akan memperkenalkan kepada anda semua ahli kumpulan saya yang sama-sama bekerja untuk menyiapkan tugasan ini. Kami terdiri daripada 5 orang. Saya Muhammad Azmil bin Malik, nombor metrik 283799. Gilbert bin Alfred, Arif Bagi, Syuhada, dan Zalik. Di sini Anda dapat lihat inilah kandungan infografik kami. Di dalam kandungan infografik kami terdapat pengenalan, objektif kajian, fakta, dapatan kajian, kesimpulan, dan rujukan. Di sini Anda dapat lihat inilah bahan-bahan yang telah kami gunakan sebagai bukti untuk kami menyiapkan tugasan ini. Kebanyakannya bahan-bahan atau info yang kami perolehi didapati daripada surat-surat kabar dan majalah-majalah. Baiklah, kita teruskan dengan dapatan kajian. Inilah dapatan kajian yang kami lakukan semasa menyelesaikan tugasan kami, yaitu perbincangan melalui aplikasi WhatsApp. Melalui perbincangan di aplikasi WhatsApp, kami berlima telah bersetuju untuk memilih tajuk HIV dan AIDS di Malaysia. Kami juga meneruskan perbincangan menerusi panggilan video di aplikasi WhatsApp. Anda mesti tertanya-tanya, apakah itu HIV dan AIDS? Baiklah, saya akan menguraikan apakah itu HIV dan AIDS di slide yang seterusnya. Human Immunodeficiency Virus atau dikenali sebagai HIV merupakan satu virus yang menyerang sistem pertahanan badan manusia. Manakala Acquired Immunodeficiency Syndrome atau nama singkatannya AIDS merupakan gejala penyakit yang menyerang sistem badan manusia. Kita teruskan dengan pengenalan. Penyakit HIV melanda dunia secara meluas pada tahun 1980-an dan kes pertama HIV di Malaysia dilaporkan berlaku pada tahun 1986. Semenjak dari itu, kes HIV menunjukkan tren yang menaik dan meningkat saban tahun. Di Malaysia, senario kes AIDS menganggarkan seramai 87.581 individu yang telah dijangkiti sehingga tahun 2019. Salam sejahtera doktor dan rakan-rakan, saya Gilbert bin Alfred alias Alfred, nomor matriks 283741 akan membentangkan pembentangan yang seterusnya. Baiklah, di sini kita akan lihat objektif kajian yang telah kami jalankan, yaitu nomor 1, mengenal pasti punca berlakunya HIV dan AIDS di negara Malaysia. Yang kedua, menghuraikan kesan penyakit HIV kepada individu, masyarakat dan negara. Dan nomor 3, menjelaskan cara-cara mengatasi isu HIV dan AIDS berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Oke, fakta kes HIV atau AIDS di dunia. Di sini kita dapat lihat ringkasan fakta kes HIV atau AIDS secara global pada tahun 2020. Sumber ini diperolehi daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada tahun 2021, di mana sebanyak 37.7 juta orang seluruh dunia telah pun menghidapi virus HIV atau AIDS ini, manakala sebanyak 1.5 juta orang adalah jumlah yang baru dijangkiti virus ini, dan sebanyak 680.000 orang telah meninggal dunia disebabkan virus ini. Melalui ringkasan jadual ini, kesemua yang telah dijangkiti dan meninggal dunia adalah tidak mengira jantina dan umur penduduk di seluruh dunia. Gambar berikut merupakan statistik data HIV atau AIDS di negara kita, yaitu Malaysia. Sebanyak 87.581 penduduk di seluruh negara ini telah pun dijangkiti virus ini, dan kes kematian adalah sebanyak 2.685 orang. Jika kita lihat pada tahun 2019, kes baru adalah 3.564 orang yang telah dijangkiti virus ini. Daripada jumlah ini, sebanyak 18 kanak-kanak telah dijangkiti. Melalui jumlah ini juga, sebanyak 986 orang adalah kes kematian disebabkan virus ini. Dan melalui data ini, negara Malaysia adalah ranking ke-48 di dunia yang mempunyai penduduk tertinggi yang dijangkiti HIV atau AIDS. Berikut merupakan kedudukan Malaysia dalam dunia bagi kes HIV atau AIDS. Di sini kita dapat lihat
bahawa Malaysia merupakan ranking ke-48 tertinggi di seluruh dunia. Punca penularan penyakit HIV atau AIDS. Punca penularan HIV atau AIDS. Berikut merupakan punca penularan virus HIV atau AIDS, iaitu penyalahgunaan dada, heteroseksual, iaitu hubungan seks antara rambang ataupun bertukar-tukar pasangan, homoseksual, iaitu hubungan seks antara lelaki dan lelaki, perempuan dan perempuan, pemindahan darah atau organ yang telah dijangkiti virus, dan jangkitan pada kandungan apabila seseorang ibu itu mempunyai virus HIV. Penyalahgunaan dada. Dari tahun 1986 hingga 2009, jumlah terkumpul penagih dadah merupakan golongan terbesar yang dijangkiti HIV atau AIDS, dengan 61.493 orang pembawa HIV dan 8.397 orang menghidap AIDS. Terdapat 3 cara seseorang itu dijangkiti HIV atau AIDS, yaitu perkongsian jarum suntikan, hubungan seks di bawah pengaruh dadah, percampuran dadah, dan cecair. Sumber didapati daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan 2021. Dan saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya. Terima kasih. Heteroseksual ialah tarikan romantik dan seksual terhadap pasangan yang berlainan seks, iaitu aktiviti pelacuran, seks rambang dan penyakit kelamin. Aktiviti pelacuran tanpa menggunakan alat pelindungan merupakan punca utama penyebaran penyakit ini. Suami merupakan pembawa HIV kepada isteri. Homoseksual dikenali sebagai gay atau men sex with men (MSM). Kaum lelaki berumur 30 hingga 39 paling dominan menghidap HIV. Pada tahun 2017, 1,697 homoseksual yang terlibat dengan HIV daripada 3,347 kes baharu. Kesan homoseksual adalah barah dubur, sifilis dan gonorea. Seterusnya, jangkitan ibu HIV semasa hamil atau bersalin atau penyusuan susu ibu. Virus HIV akan menular ke sistem pengaliran tubuh dan seterusnya memasuki janin yang dikandung. Perkembangan bayi akan terganggu dan dilahirkan dalam keadaan tidak normal. Kelahiran pramatang, janin membengkak, pucat dan keguguran. Selain itu, pemindahan darah dan organ merupakan salah satu punca. Darah yang diterima telah tercemar dan kotor. Darah atau organ yang diterima tidak disaring atau dianalisis terlebih dahulu. Antara kesannya, alergik, dispenia, urin berdarah, HIV atau AIDS. Berikut merupakan peratusan HIV di Malaysia sejak tahun 1990 sehingga 2018. Kesan menghidap HIV atau AIDS. Berikut merupakan sistem HIV, zerosis iaitu kulit bersisik, sarkoma, ruam HIV, dan zoster. Kesan sosio-budaya meningkatkan jurang sosial, kebajikan terabai, gangguan emosi dan kemurungan, kualiti hidup terjejas, hanyut dan terpengaruh. Kesan kepada negara, kehilangan produktiviti yang profesional, ekonomi terjejas. Seterusnya, langkah-langkah pencegahan HIV. Usaha yang telah dilakukan, pertama, kempen gaya hidup sihat, kedua, kempen perangi dadah habis-habisan, ketiga, terapi antiretroviral. Pertama, kempen gaya hidup sihat ialah meningkatkan kesedaran orang ramai pentingnya mengamalkan cara hidup sihat, menambahkan pengetahuan orang ramai mengenai langkah-langkah utama pencegahan HIV, menjamin insan dan masyarakat untuk lebih kehidupan yang sejahtera. Kedua, kempen perangi dadah habis-habisan. Pertama, membendung tingkah laku negatif dalam komuniti, memberi manfaat tentang keburukan penggunaan dadah dalam kehidupan, melaksanakan intervensi bagi mencegah individu yang terlibat dengan dadah. Terapi HIV atau AIDS, suatu rawatan yang ditawarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, adalah ubat highly active antiretroviral terapi. Terapi antiretroviral adalah kombinasi sekurang-kurangnya 3 jenis ubat anti-HIV. Tujuannya adalah supaya pertama, mengawal dan mengurangkan jumlah virus HIV, yang kedua, memanjangkan hayat, dan yang ketiga, meningkatkan kualiti hidup. Mengapa pentingnya prinsip FPK dan rukun negara bagi mengatasi isu ini? Falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan rukun negara penting kerana memupuk menjadi insan yang seimbang dalam aspek jeris, iaitu mengamalkan ilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berfikiran positif, sihat tubuh badan dan hidup bermasyarakat secara harmoni.
menjadi panduan untuk menjalani kehidupan yang baik serta melahirkan modal insan yang berdaya saing, membentuk individu yang mempunyai moral dan etika yang tinggi agar berfikiran luas supaya dapat membezakan perbuatan dan yang baik atau yang buruk, dan membina perpaduan dan kesatuan yang kukuh dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sebagai kesimpulan, sehingga kini masih tiada ubat atau penawar untuk menyembuhkan penyakit HIV atau AIDS ini, tetapi hanya mempunyai ubat yang melambatkan proses penularan penyakit ini sahaja. Jadi semua pihak harus memainkan peranan yang penting dalam mengelakkan penularan dan peningkatan jumlah HIV, terutamanya dalam golongan belia. Maka falsafah dalam kehidupan amat penting dijadikan rujukan bagi membentuk nilai murni dan moral dalam diri seseorang individu maupun masyarakat. Sekian saja yang dapat kami kumpulkan, yang kami telah rujuk daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan 2021, statistik mengikut perkelasan umur dan jenis dadah, diakses pada 21 November 2021 daripada laman web berikut. Daripada Kementerian Kesihatan Malaysia 2011, HIV atau AIDS diakses pada 21 November 2021. Ministry of Health Malaysia 2020, Global AIDS Monitoring, Malaysian HIV or AIDS Progress Report. Pertubuhan Kesihatan Dunia, HIV Data and Statistik diakses pada 21 November 2021. Rajwani Matzai dan Nur Azimah Chu Abdullah 2015, Faktor Risiko Jangkitan HIV atau AIDS, Isu Moral atau Hak Individu. Dan Sinar Harian Online 2018, Perubahan Landscape HIV di Malaysia dari tahun 1990 hingga 2018, diakses pada 21 November 2021. Sekian, terima kasih.